Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Cikgu Mazna binti Star dalam pengajaran Bahasa Melayu tingkatan 2. Pada hari ini, kita akan belajar tentang satu cerpen yang terdapat dalam pelajaran tingkatan 2 iaitu cerpen Banjir di Mata Emak. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada sinopsis cerita. Apa pun kita kena tahu sinopsis cerita terlebih dahulu. Kalau kita tak tahu sinopsis cerita, kita susah untuk membuat kajian atau susah untuk menjawab apa sahaja soalan. Baiklah, pergi kepada sinopsis. Banjir di Mata Emak. Okey, cerita ini mengisahkan tentang seorang ibu yang berdepan dengan kesulitan akibat banjir. Pada suatu hari, saya, nama watak tu saya, dia terdail nombor rumah Mak Pia. Mak Pia rasa terkejut ingatkan yang telefon itu merupakan anak dia, Nana. Jadi, saya ni dia tak sempat untuk berterus terang siapa diri dia. Pada masa itu, talian telefon terputus. Apabila dia cuba untuk menelefon beberapa kali pun gagal. Akhirnya, watak saya tu, dia berjaya mendapatkan alamat melalui buku Telekom. Dalam tu ada alamat. Saya tekad untuk pergi berjumpa dengan Mak Piah ni kerana saya ni dia seorang yang tidak mempunyai ibu. Ibu dia dah meninggal menyebabkan dia rasa teringin sangat untuk berjumpa dengan Mak Piah kerana dia rindu belayan kasih seorang ibu. Pada satu hari, saya pun pergi berjumpa dengan Mak Piah. Dan Mak Piah sangat-sangat gembira. Tapi Mak Piah tak tahu siapa sebenarnya saya. Dan dia menyangka saya itu merupakan orang yang disuruh oleh anak dia menghantar makanan. Jadi rupanya makanan-makanan dan barang-barang dibawa oleh saya itu merupakan yang dibeli sendiri oleh saya, bukannya daripada anak Mak Piah tu. Tapi saya ni malas nak panjangkan cerita, dia pun mengiyakan sahaja sebab dia nak tengok Mak Piah ni gembira. Mak Piah ni sangat gembira lah sebab ingatkan barang tu dan makanan tu daripada anak dia yang bernama Nana. Nana dan Nubahan ni merupakan anak Mak Piah. Mereka berdua ni memang dah lama sangat tidak balik ke rumah menjenguk ibunya. Yang Nubahan mendengar cakap isterinya tak bagi balik kan. Yang Nana pula mendengar kata suaminya tak bagi balik. Jadi akibatnya sampai ke penghujung usia, sampai ke akhir hayat Mak Piah tidak dapat bertemu dengan kedua orang anaknya. Akhir sekali Mak Piah meninggal semasa membersihkan rumah dia akibat daripada banjir. Mak Piah ni orang yang baik, dia tak nak menyusahkan orang lain. Semasa mangsa banjir dipindahkan ke pusat pemindahan, Mak Piah tidak mahu untuk pergi ke pusat pemindahan kerana Mak Piah tak nak menyusahkan orang lain sebab Mak Piah ni dia
macam dah tua, jadi dia kerap ke tandas dan kadang-kadang tak sempat pergi ke tandas, dia dah terbuang air kecil. Jadi dia tak nak menyusahkan orang lain, dia sanggup bersusah di rumah dia sendiri sehingga terputus bekalan makanan. Saya ni lah, watak saya ni yang membantu Mak Pia. Itulah kisah tentang banjir di mata emak. Baiklah, kita tengok kepada tema dan persoalan. Tema cerita ini merupakan ketabahan seorang ibu dalam menghadapi dugaan kehidupan. Kita dapat lihat Mak Piah berdepan dengan kesulitan akibat banjir yang melanda. Mak Piah tabah menghadapi kesulitan itu tanpa mahu menyusahkan orang lain. Dalam teks ini juga, dalam teks cerpen itu terdapat di mana adanya bukti yang menunjukkan bahawa Mak Piah ni seorang yang tabah. Baiklah, kita pergi kepada persoalan. Kita tengok dalam cerita ni, kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Kasih sayang seorang ibu terhadap anak ini, kita dapat lihat Mak Piah tetap menyayangi Nana dan Nubahan walaupun mereka jarang menjenguknya. Okey, kedua, tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. Bukti daripada cerpen tu, Nana berasa menyesal kerana mendengar larangan suaminya untuk membantu emaknya membersihkan rumah selepas banjir sehingga emaknya ditimpa malapetaka. Masa inilah Nana ni meninggal. Kemudian keprihatinan terhadap kesusahan orang lain. Saya nekat untuk membantu ibu tua yang tidak dikenalinya kerana memahami kesulitan mangsa banjir. Watak saya ni lah yang banyak membantu Mak Piah sepanjang di akhir usia Mak Piah. Dan yang terakhir ialah kepedihan hati akibat perbuatan orang lain. Mak Piah tidak mahu pindah ke pusat pemindahan kerana dia tidak mahu dicaci dan diumpat oleh orang lain. Mak Piah sedar diri dia dah tak berapa sihat. Jadi dia tak nak menyusahkan orang lain, tak nak menimbulkan apa-apa percakapan. Jadi Mak Piah sanggup berada di rumahnya sendiri. Itu sahaja tema dan persoalan. Okey, kita pergi sepintas lalu kepada watak dan perwatakan. Okey. Watak dan perwatakan yang pertama ialah saya. Saya ini seorang yang prihatin, penyayang, baik hati dan seorang yang bertanggungjawab. Okey, yang ini cikgu pergi sepintas lalu sahaja. Okey, watak Mak Piah. Mak Piah ni seorang yang penyayang, memahami, tabah dan seorang yang berdikari. Seterusnya kita pergi kepada watak Nana. Watak Nana ni seorang yang taat kepada suami, seorang penyayang dan menyesali tindakannya. Plot kita pergi secara tak langsung lah. Okey, binaan plot ni dalam cerita ni ada permulaan, ada perkembangan, ada konflik, ada klimaks, ada penurunan dan peleraian. Baiklah, dalam cerpen ini adanya teknik plot, kejutan, suspense, imbas kembali, imbas muka, dialog, konflik dan pemeriat. Okey. Cikgu pergi secara tidak langsung lah. Okey, pergi kepada latar tempat. Latar tempat rumah saya, kampung Mak Piah, rumah Mak Piah dan tanah perkuburan. Okey, latar masa pula kita tengok pada masa kejadian musim banjir, waktu zuhur, waktu siang dan waktu malam. Latar masyarakat yang tabah menghadapi dugaan hidup.
macam Mak Pia tu lah. Masyarakat prihatin akan masalah orang lain. Ni kita dapat lihat daripada watak saya, masyarakat yang penyayang, masyarakat yang baik hati dan mengamalkan sikap tolong-menolong, masyarakat tidak prihatin akan masalah orang tua. Ini Nubahan dan Nana. Dan masyarakat yang alpa akan tanggungjawab sebagai seorang anak. Ini pun samalah Nubahan dan Nana tu kan. Okey. Gaya bahasa saya rasa tak perlu. Okey. Ni gaya bahasa ni biasalah dalam cerita ataupun sajak ke apa. Mesti ada, biasanya ada metafora, personifikasi, hyperbola, simile, repetisi, sinkop, peribahasa, invasi. Benda-benda macam ni merupakan item gaya bahasa. Okey, saya bagi satu contoh. Saya bagi metafora lah. Okey, metafora. Lembah kepiluan, bungkusan takdir, lautan fikir. Okey, seterusnya kita pergi kepada nilai murni. Nilai murni ni kasih sayang, baik hati, keprihatinan, taat akan suruhan agama, ketabahan, keikhlasan, semangat bermasyarakat. Okey, nanti bila murid-murid buat nota dalam buku Komsas, cikgu nak setiap daripada nilai murni ini sila bagi contoh. Bila buat contoh tu, kaitkan dengan nama watak yang terlibat. Baiklah, seterusnya pengajaran. Bila pengajaran, ingat perkataan mula dia mesti ada kita. Kita hendaklah menyayangi ibu bapa dengan sepenuh hati. Kita hendaklah membantu orang yang memerlukan bantuan. Kita hendaklah prihatin akan masalah yang dihadapi oleh orang lain. Kita hendaklah taat melakukan suruhan agama dalam apa jua keadaan. Kita perlu tabah menghadapi dugaan hidup. Kita mestilah ikhlas dalam mengulurkan bantuan tanpa mengharapkan balasan. Kita hendaklah bekerjasama dan membantu pihak yang dilanda musibah. Kita hendaklah bijak menilai dan bersikap rasional agar tidak menyesal pada kemudian hari. Baiklah, pengajaran ni pun cikgu nak awak buat nota. Pastikan ada contoh. Okey. Sampai di sini sahaja untuk tajuk banjir di mata emak. Semoga anak-anak murid semua faham. Sekiranya ada persoalan, boleh terus bertanya kepada cikgu. Baiklah, sampai di sini sahaja daripada cikgu Mas.